dalam keadaan kamu tak tahu apa pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara. Kemudian Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih pada moderator yang menguruskan yang mengaturkan ataupun mempengurusikan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, begitu juga kepada semua rakan-rakan ahli grup pencinta Al-Quran atas kesudian bersama-sama kita dalam online ataupun kuliah atas talian ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tajuk yang kita nak bincang pada pagi ini, khasais, keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi umat pilihan Allah. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pilihan Allah. Allah Ta'ala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu sekarang. Tentulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan kemuliaan dan umat baginda diberikan kemuliaan oleh Allah atas doa dan permintaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar baginda diberikan kemuliaan oleh Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Demi sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu contoh ikutan yang baik. Bagi siapa yang menginginkan kebahagiaan kehidupan di hari akhirat dan mengharapkan keridhaan Allah dan hari akhirat. Tentulah kita kena contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara keistimewaan antaranya ialah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Allah Ta'ala mengisytiharkan bahawa kamu, wahai umat Muhammad, khairu ummah, sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat, kata Allah. Yang ini berbanding dengan umat-umat yang terdahulu, maka kamulah, wahai umat Muhammad, sebaik-baik umat. Kalau umat kita ukhrijat linnas, yang Allah Ta'ala keluarkan, Allah Ta'ala pilih daripada kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah daripada kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu sendiri beriman kepada Allah. Kerana 3 ciri-ciri inilah yang menyebabkan umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat terbaik, umat pilihan. Kerana kita menjalankan kerja-kerja Nabi-Nabi, menyambung tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat dahulu jika kita bandingkan, mereka apabila menerima ajaran daripada Nabi, mereka, maka mereka terus beribadah. Sebab itu di kalangan mereka ada yang beribadah dalam gua, dalam mihrab, tempat ibadat masing-masing. Tokoh-tokoh ulama ataupun tokoh-tokoh daripada kalangan Bani Israel ada yang abid. Kita sering mendengar abid daripada kalangan ahli ibadah Bani Israel. Mereka beribadah selama 60 tahun. Mereka sanggup beribadah selama 30 tahun. Mereka beribadah dalam mihrab masing-masing. Dan mereka tidak ditugaskan berdakwah sebagaimana umat sekarang. Mereka terima ajaran dan mereka beribadah terus, beribadah, solat juga, zikir juga berterusan. Dan adapun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala perintahkan
supaya menerima ajaran Islam dan menyebarkannya kepada orang lain. Allah Ta'ala marah seandainya umat ini ada ilmu tapi tidak sebarkan kepada orang lain. Allah Ta'ala juga marah siapa yang tidak ada ilmu tapi dia tidak belajar. Allah Ta'ala marah seandainya lihat kemungkaran di hadapan tapi tidak mencegahnya. Apatah lagi berkompromi dengan maksiat. Maka dia adalah sama-sama menanggung dosa. Sebab itu Nabi SAW ada bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa zalika adhaful iman." Sadaqallah. Sadaqa Rasulullah SAW. Sesiapa yang melihat kemungkaran yang berlaku di hadapannya, maka hendaklah ia mencegah dengan kuasa yang ada padanya. Sekiranya dia tak mampu nak mencegah dengan kuasa, maka hendaklah dia mencegah dengan lisannya, dengan kata-kata, dengan nasihat, dengan teguran. Mencegah dengan kata-kata. Kalau tak mampu nak cegah dengan perkataan, maka hendaklah dia benci dalam hati dia. Fabi qalbi. Hendaklah dia benci, dia mencegahnya dengan hatinya. Menunjukkan reaksi rasa tak suka dengan maksiat itu, kemungkaran itu. Wa zalika adhaful iman, sedemikian itu selemah-lemah iman. Benci dalam hati itu sebenarnya iman yang lemah. Iman yang kuat ialah kita cegah kemungkaran dengan kuasa yang ada pada kita. Ataupun kita cegahkan dengan lidah. Terus pergi tegur, terus pergi nasihat dan sebagainya. Itu iman yang kuat. Walau bagaimanapun benci dalam hati itu iman masih ada, tapi dia telah tahap yang rendah, tahap yang lemah. Dia nak gambarkan bahawa galakkan supaya kita menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran itu. Sebab itulah sebaik-baik umat. Dan agama Islam ni terus disambung-sambung perjuangannya. Kerana ada suruhan daripada Rasulullah SAW supaya menyampaikan ajaran Islam ini. Sampaikan. Di zaman Nabi SAW, ketika Nabi berada di Madinah, berada di Madinah, di kala itu umat Islam hanya sekitar 124,000 misalnya. Mana jumlah 124,000 itu? Di kala Hajatul Wada' yang Nabi SAW menyertai haji yang terakhir. Kira-kira 100,000 lebih sahabat di kala itu. Tapi setelah zaman pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Islam telah berkembang luas hingga dinyatakan bahawa Islam dapat menguasai 2/3 dunia ni. Islam dapat mengalahkan Parsi, dapat mengalahkan Rom, dan Islam berkembang. Tapi setelah kewafatan Nabi SAW, ini menunjukkan bahawa walaupun Rasulullah telah wafat, Islam terus berkembang demi berkembang kerana galakan perintah daripada Allah Ta'ala supaya sebarkan Islam. Sebarkan ajaran Islam, sebar luaskan Al-Quran. Sehingga kan Islam sampai ke Nusantara ini, yang dahulunya dinyatakan bahawa penganut agama umat manusia di Nusantara ini, termasuk di Semenanjung ini, adalah penganut agama Hindu misalnya. Zaman Parameswara yang masuk ke membuka Kota Melaka dan sebagainya. Di kala itu dinyatakan bahawa ramai penganut agama Hindu dan tidak ada agama. Tetapi Islam, setelah Islam sampai ke Nusantara, sampai ke masuk ke Terengganu, ada batu bersurat dan sebagainya, petanda Islam dah masuk. Dan umat Islam telah memulakan penyebaran agama, berkembang. Ini semua sampai Islam ke Nusantara dan bahkan sampai ke negara Cina
tidak lain melainkan adanya usaha dakwah. Bahkan dinyatakan bahawa di negara China sana ada makam para sahabat yang mati di sana. Ada kubur sahabat. Ini menunjukkan bahawa sahabat telah menyebarkan agama Islam luas sampai ke negara China. Dan Islam sampai ke Nusantara ini. Dan kita adalah penganut agama Islam daripada kalangan jutaan umat Islam di negara ini. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah. Yang mananya kerana umat Islam ni menyebarkan agama Islam. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Kamu menyuruh kepada kebaikan dan kamu mencegah daripada kemungkaran. Dan tawaran hebat yang Allah Ta'ala sampaikan. Allah Ta'ala nyatakan apabila sesiapa yang menyampaikan kebaikan, apabila ada orang yang mengikutinya, dia mendapat pahala sebagaimana orang yang menyuruh. Misalnya hadis Nabi SAW menyatakan, Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila matinya seseorang anak Adam, maka terputus segala amalan kecuali 3 perkara yang masih sampai. Saya nak petiklah daripada 3 perkara itu ialah pertamanya ialah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang disebarkan, yang dimunafaatkan. Yang dimunafaatkan dalam arti kata kita amalkan dan juga kita sampaikan pada orang lain. Selagi mana ada orang yang mengamalkan ilmu yang kita ajar itu, selama tu pahala sampai kepada kita walaupun kita telah meninggal dunia. Walaupun kita sudah berada di alam barzakh, tapi pahala ilmu yang kita ajarkan itu berterusan sampai pada kita. Misalnya peranan puan-puan sekarang ini yang menganjurkan program seperti ini. Tuan-tuan, puan-puan yang menyertai program ini, yang menganjurnya, penajarnya, semua dapat saham pahala dengan penyebaran ilmu secara online ini. Bermakna semua akan mendapat saham kebaikan, pahalanya apabila ilmu dapat disebarkan. Ada lagi galakan daripada Nabi SAW. Sesiapa yang mempermudahkan urusan menuntut ilmu, Allah permudahkan urusan perjalanannya ke syurga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sesiapa yang mempermudahkan seseorang itu mendapatkan ilmu, maka nanti Allah permudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Subhanallah. Ini semua galakan-galakan supaya Islam itu disebarluaskan. Maka kelebihan umat Muhammad SAW ialah boleh ambil tugas Nabi. Walaupun kita tidak ada, kita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi tugas kita sekarang ini tugas menjalankan tugas Nabi. Tugas Nabi ialah menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Bermakna kita akan mendapat pahala sebagaimana Allah Ta'ala kurniakan kepada para Nabi. Walaupun kita tidak Nabi. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah. Tak ada Nabi lagi dah selepas daripadaku. Tetapi kita boleh dapat pahala, gandaan pahala itu seandainya kita menjalankan tugas para Nabi. Tugas Rasulullah SAW. Itu menyebarkan Islam ini. Suruh kepada kebaikan dan cegah kemungkaran. Ini dua tak dapat dipisahkan. Sebab itu dalam ayat Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sering diulang-ulang. Tidak dipisahkan. Suruh kebaikan, cegah kemungkaran. Bermakna jangan kita hanya suruh kebaikan, kemungkaran kita tak cegah. Lihat bagaimana di kampung-kampung misalnya. Misalnya satu kampung ataupun taman perumahan itu ada seorang saja penagih dadah. Kalau tak cegah, kalau sesiapa tak cegah penagih dadah itu, tidak halang dia menjalankan kegiatan dia di kampung kita ataupun taman perumahan kita, lambat laun dia akan merebak. Seorang demi seorang akan menjadi penagih dadah. Dan boleh jadi satu masa anak-anak kita juga terlibat. Kenapa kita tak cegah kemungkaran? Kita kena cegah kemungkaran daripada
perbuatan pergaulan bebas, kita kena cegah daripada perbuatan lumba-lumba haram, merempit dan sebagainya. Kita kena cegah. Kalau kita tak cegah, maka benda tu akan merebak-merebak. Sebab kita telah meninggalkan tanhauna 'anil munkar. Suka saya buat contoh lah, misalnya kita pelihara ayam. Satu reban kita pelihara ayam 300 ekor, 500 ekor. Tapi dalam reban yang sama kita lepaskan musang. Musang yang selalu yang makanan dia ialah ayam. Jadi kalau kita pelihara sekali musang dan ayam, apa jadi dengan ayam-ayam kita? Akan dimakan musang, seekor demi seekor. Begitu jugalah dalam masyarakat kita, pendakwah pun ada, penyebar maksiat pun ada. Guru yang mengajar pun ada, penyebar ajaran sesat pun ada. Apa jadi kampung kita? Akan rosak, porak-poranda, pecah belah. Maka begitulah indahnya Islam itu, menyuruh kita berbuat baik dan menyuruh kita mencegah kemungkaran. Itu satu dapat dipisahkan. Sebagaimana alladzina amanu wa amilus salihat, mereka yang lakukan beriman dan amal soleh, tak dapat dipisahkan. Bila kita beriman pada Allah, mesti kita lakukan amal soleh. Bagaimana mungkin seorang itu mengaku beriman tapi tidak buat amal soleh? Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya nak serukan ialah keutamaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diberi tugas Nabi, iaitu tugas menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Itu ialah tugas Nabi yang Allah Ta'ala pikulkan pada kita, dan ganjarannya sangat besar. Besar ganjaran pahalanya. Dan Nabi SAW menyatakan, nukmilu yawmal qiyamati sab'ina ummatan. Nahnu akhiruha wa akhiruha. Wa fi riwayatin akramuha ala Allahi azza wa jalla. Subhanallah. Dan annaha awal umam tadkhulul jannah. Nabi SAW beritahu bahawa umat Nabi Muhammad ni adalah umat yang mula-mula sekali masuk syurga. Berdasarkan hadis yang sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, nahnul akhiruna al-awwaluna yawmal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah yabda baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadana Allahu lima ikhtalafu fihi minal haqq fahaza yawmuhumul ladzi ikhtalafu fihi hadana Allahu lahu yaumul jum'ati fal yawma lana wa gadan lil yahud wa ba'dahu wa ba'da ghadin lin nasara. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu bahawa kamilah golongan yang awal dan akhir di hari kiamat nanti. Al-akhiruna al-awwalun, kami sebenarnya golongan yang akhir, maknanya umat Nabi ialah umat yang terakhir, tetapi al-awwaluna yang dijadikan awal bagi pada hari kiamat nanti. Misal berbanding umat Nabi Nuh dahulu lagi daripada kita. Umat Nabi Nuh, Hud, Saleh, umat-umat Nabi kaum Ad, kaum Samud dahulu. 5-6 ribu tahun yang lalu zaman mereka. Umat Nabi Musa juga 4,000 tahun yang lalu, 3,000 tahun yang lalu. Tetapi kata Nabi, umat ini, umat Muhammad dahulu akan dibangkitkan daripada kubur. Umat Nabi Muhammad dahululah yang akan dihitung amalan mereka. Walaupun mereka umat yang akhir sekali, tapi akan didahulukan. Akan dihitungkan amalan mereka. Umat Muhammad lah yang akan mula-mula melintasi titian sirat. Dan umat Muhammad lah yang akan masuk syurga terlebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Bagaimana Nabi SAW menyatakan, wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kami, umat Muhammad, Nabi dan umat baginda akan mula-mula sekali dimasukkan ke dalam syurga.
berbanding umat-umat yang terdahulu. Subhanallah. Bermakna yang mula-mula sekali dapat mengecapi nikmat syurga ialah umat Muhammad, sedangkan umat lain belum lagi masuk syurga. Subhanallah. Walaupun mereka dah lama dahulu daripada umat ini. Yaumul Jum'ati fal yawma lana, kata Nabi. Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepada umatku. Allah memilih hari Jumaat sebagai hari keutamaan umat ini, hari ibadah. Sebab itu kita hari Jumaat ni hari wajib kita kena solat fardu Jumaat bagi orang lelaki. Siapa yang tak hadir solat Jumaat 3 kali berturut-turut, maka ancaman dia sebagai kufur, sebagai zindik, sebagai fasik, maka wajib kena solat fardu Jumaat. Kerana itu hari Allah Ta'ala perintahkan beribadah. Cuma kelonggaran Allah bagi. Hari Jumaat pagi boleh bekerja. Misal negeri-negeri di negara kita Malaysia ni, ada yang negeri yang bekerja pada hari Jumaat. Okey, boleh pergi bekerja. Tetapi time waktu Jumaat, kita kena pergi solat Jumaat. Pastikan seluar pakaian kita bersih, kita bawa kain, tuala untuk mandi manda, untuk kita bersedia solat fardu Jumaat. Jadi alhamdulillah kami di Kelantan cuti hari Jumaat. Jadi kami yang berada di pantai timur misalnya Kelantan, Terengganu, Kedah dan sebagainya, yang cuti pada hari Jumaat tu boleh tumpukan pada ilmu. Pagi ada kuliah duha, boleh hadirkan majlis ilmu, kemudian boleh siap-siap pergi Jumaat. Alhamdulillah. Walaupun negeri-negeri lain yang bekerja pada hari Jumaat, boleh juga rebut peluang. Yang penting ialah solat fardu Jumaat itu jangan ditinggalkan. Satu ketika dahulu, kalau puan-puan masih ingat, Mufti Negeri Perak, Tan Sri Harusani, dia pernah mengeluarkan kenyataan bahawa ada setengah-setengah gereja di Kuala Lumpur yang mereka sengaja buat jamuan pada hari Jumaat. Ini kenyataan daripada Tan Sri Harusani, Mufti Perak ketika itu. Yang mana dia kata ada gereja yang buat jamuan percuma, makan percuma pada hari Jumaat, iaitu jam 12 sehingga 2 petang. Cuba bayangkan. Kalau 12.30 hingga 2 petang itu apa? Masa umat Islam pergi di masjid. Tetapi mereka sengaja buat jamuan terbuka, panggil hotel-hotel terkemuka menghidangkan hidangan di situ. Dan katanya Tan Sri Harusani, ramai daripada pemuda-pemuda kita orang Melayu pergi makan-makan di gereja itu. Tak pergi masjid, tak pergi solat Jumaat. Itulah dia masalah yang berlaku apabila ada persaingan makan dan solat, mereka akan mendahulukan makan bila makan percuma. Dan kalaulah misalnya hari cuti, hari Jumaat pun ada masalah juga. Ada masalah iaitu pergi jungle trekking pada hari Jumaat. Pergi berkelah hari Jumaat. Apa ramai daripada pemuda-pemuda kita, orang Melayu kita, lelaki dan perempuan pergi naik gunung, pergi naik bukit, pergi masuk hutan pada hari Jumaat. Sedangkan waktu Jumaat itu adalah wajib dikerjakan bagi orang lelaki dan tak boleh nak solat bersendirian. Jumaat mesti didirikan secara berjamaah sekurang-kurang 40 orang di tempat ditentukan. Jadi nak gambarkan bahawa hari Jumaat begitu mulia, hari yang disunatkan kita beribadah. Allah Ta'ala hadiahkan penghulu segala hari ialah hari Jumaat untuk hari ibadah umat Islam, umat Muhammad. Namun umat yang lain ialah umat orang Yahudi. Orang Yahudi wagadan lil Yahud, yang ni esok pada hari Jumaat, hari Sabtu orang Yahudi ibadat. Wa ba'da ghadin lin Nasara, bagi hari Ahad pula orang Nasrani, Kristian pergi rumah ibadat mereka. Jadi Allah Ta'ala utamakan, pilih hari kebesaran umat Islam ni, umat Muhammad ini pada hari Jumaat, yang merupakan penghulu segala hari. Ini juga di antara keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa ni, ummatan wasata. Annaha ummatan wasatan wasyahadah 'ala nas. Umat Muhammad ini adalah umat yang sederhana, umat yang pertengahan, sederhana dan menjadi saksi kepada manusia. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah Allah Ta'ala jadikan kamu, wahai Muhammad, dan umat-umat kamu umat yang sederhana, umat yang wasata, pertengahan, sederhana, supaya kamu jadi saksi ke atas manusia. Maknanya adulan khiyaran, iaitu umat yang adil, umat yang terpilih. Sebuah hadis riwayat daripada Bukhari fi sahihi, dalam kitab Sahih Bukhari ada sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaji'u Nuhun wa ummatuhu. Hari kiamat nanti Allah Ta'ala bawa datang Nabi Nuh bersama-sama dengan umat baginda. Fayaqulullahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ballaghta wahai Nuh, mu dah sampai ke? Adakah mu telah sampaikan ajaranmu kepada umatmu? Fayaqulu, lalu Nuh menjawab, na'am, ya wahai Allah, aku telah sampaikan ajaranku kepada umatku, ya Rabb. Fayaqulu li ummatihi, Allah Ta'ala pun bertanya kepada umat Nabi Nuh, hal ballaghakum? Allah Ta'ala tanya kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nuh, adakah Nuh telah sampai ajarannya kepada kamu? Fayaquluna, lalu kaum umat Nabi Nuh menjawab, la, tak, dia tak sampaikan ajaran kepada kami. Ma ja'ana min nabiyyin, tak ada Nabi pun utuskan kepada kami. Umat Nabi Nuh nak kelentung. Umat Nabi Nuh dia telah membohongi Nabi Nuh. Dia kata, tak, Nuh tak pernah beritahu pada kami pun, tak pernah hajak pun kami kepada Islam. Umat dia membohongi. Sedangkan Allah Ta'ala tanya Nuh, Nuh kata dia dah sampaikan dah. Umat Nabi Nuh pun kata, tak, Nuh tak sampaikan apa-apa pada kami, tak ada Nabi pun di kalangan kami. Fayaqulu li Nuh, lalu Allah berfirman pada Nuh, man yashhadu laka, siapa jadi saksi wahai Nuh, yang kamu nyatakan bahawa kamu telah sampaikan ajaranmu kepada umatmu? Allah Ta'ala yang Maha mengetahui bertanya kepada Nuh alaihissalam. Qala fayaqul, lalu Nuh pun jawab, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Nuh jawab menjadi saksilah Muhammad dan umat-umatnya menjadi saksi bahawa aku telah sampaikan ajaran. Macam mana jadi saksi? Sebab kita baca Quran, Allah beritahu dalam Al-Quran bahawa Nuh dah sampaikan ajaran. Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, dan dalam Al-Quran ada surah Nuh. Dalam Al-Quran ada surah Nuh, dan kita baca surah itu, Allah beritahu bahawa Nabi Nuh dah sampaikan ajarannya pada umat dia. Bahkan Nabi Nuh berdakwah selama hampir 1000 tahun. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah kaum dia, lailan wa nahara, siang dan malam. Walam yazidhum du'ai illa firara. Nuh kata, wahai Tuhan, kaum aku tak bertambah sedikit pun ajakan aku kepada mereka. Bahkan mereka melarikan diri daripada ajaran. Jadi kita jadi saksi sebab kita, Allah beritahu pada kita. Umat Muhammad akan jadi saksi. Umat Muhammad yang baca Quran akan menjadi saksi bahawa Nuh benar apa yang disampaikan. Subhanallah. Wa ummatuhu wa nashhadu annahu qad balagh. Dan umat Muhammad pun menyatakan, wahai Allah, benar, Nuh dah sampaikan ajaran dia kepada kaum. Wa huwa qawluhu jalla zikruhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kamu, wahai umat Muhammad, kamu akan jadi saksi. Kamu akan jadi saksi kepada Nabi Nuh. Kamu akan jadi saksi kepada Nabi Musa. Kamu akan jadi saksi kepada Nabi Hud, kepada Nabi Saleh. Semua Nabi-Nabi kamu akan jadi saksi. Subhanallah. Inilah dia tuan-tuan keutamaan yang menyebabkan bahawa umat ini dipilih oleh Allah.
Sebab semua kisah-kisah Nabi terhimpun dalam Al-Quran. Dan kita baca kisah-kisah mereka jelas direct daripada Allah. Itu wahyu Allah. Quran itu kalamullah. Bermakna kita jadi saksi kepada umat-umat yang terdahulu. Walaupun kita tidak menyaksikan sendiri, tapi Allah beritahu kepada kita dalam Al-Quran. Kita meyakini perkhabaran Al-Quran itu adalah benar. Subhanallah. Baik tuan-tuan. Lagi keistimewaan annaha aksarul umam min ahli jannah. Keistimewaan umat Muhammad ialah yang paling ramai masuk syurga ialah umat Muhammad. Yang paling ramai sekali dalam syurga. Berdasarkan sebuah hadis daripada Bukhari dan Muslim dalam kedua-dua kitab sahih mereka, masukkan sebuah hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu maqal kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qubbatin faqala atardawna an takunu rubu'u ahli al-jannah qulna na'am faqala atardawna an takunu sulus ahli al-jannah faqulna na'am qala atardawna an takunu syatra ahli al-jannah qulna na'am qala walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inni la arju an takunu nisfa ahli al-jannah fazaka annal jannah la yadkhuluha illa nafsum muslimatin wa ma antum fi ahli syirk illa kasya'ratil bayda fi jildi sawril aswad atau kasya'ratis sauda'i fi jildi sawril ahmar. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tuan-tuan. Ni Allah beritahu. Yang mana bahawa ramai penghuni syurga ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami bersama-sama. Katanya Ibni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata bahawa satu hari kami bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kami bersama-sama dengan Nabi, lalu Nabi tanya kami, adakah kamu redha bahawasanya kamu umat Muhammad adalah 1/4 daripada ahli syurga? Qulna na'am, ya kami. Ya, benar. Faqala, adakah kamu redha kalaulah kamu 1/3 daripada ahli syurga? Kami berkata, ya, redha. Lalu Nabi tanya lagi, atardawna an takunu syatra ahli jannah? Adakah kamu setuju, kamu redha kalau kamu adalah separuh ahli syurga? Qulna na'am. Lalu kami pun jawab, ya. Qala, lalu Nabi pun bersabda, walladhi nafsu Muhammadin biadihi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalamnya. Inilah arju, sesungguhnya aku berharap, aku sangat-sangat berharap bahawa antakunu nisfa ahli jannah, bahawasanya kamu umatku adalah umat terbesar sekali yang masuk syurga. Separuh ahli syurga itu adalah daripada kalangan umatku. Subhanallah. Khabar gembira tuan-tuan. Nabi dah beritahu. Ramai umat Muhammad akan masuk syurga. Seramai-ramai manusia daripada awal sampai ke hari kiamat ni, penghuni syurga ialah separuhnya adalah daripada kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tuan-tuan. Wazalik wazaka annal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslim. Yang mana yang masuk syurga ni ialah orang Islam sahaja. Yang bukan Islam tak boleh masuk syurga. Sebabnya umat dahulu ramai yang kafir. Umat Nabi Nuh ramai yang kafir. Yang beriman hanya 80 pasang atas kapal itu je. Itu juga kaum Ad. Kaum Ad Allah musnahkan sebut satu negeri itu. Semuanya kufur. Hanya beberapa orang sahaja yang beriman. Kaum Samud, begitu juga Allah musnahkan satu negeri itu, semua musnah. Kaum Lut, semuanya sebutin negeri itu, semua kufur. Allah Ta'ala lingkupkan dengan negeri mereka. Hari tak amai daripada kalangan umat-umat dahulu masuk syurga. Maka umat ini yang paling ramai sekali akan masuk syurga. Kerana kata Nabi SAW, mereka adalah orang yang beriman dan tak ramai
daripada umatku yang syirik. Melainkan kalau ada pun Nabi buat bandingan ialah kasya'ratil bayda, seperti bulu putih pada seekor lembu yang warna hitam. Tuan-tuan pergi cari lembu hitam, cuba pergi bilang bulu putih berapa ada dalam seekor lembu hitam. Tak banyak. Begitu juga illa kasya'ratil bayda fi jildi sauril asr au kasya'ratil sauda fi jildi sauril ahmar, ataupun kamu pergi cari bulu hitam yang ada pada lembu merah. Tak jumpa juga. Lembu warna merah, lembu warna merah, kamu pergi cari bulu hitam pada lembu tu. Tak ada. Hari itulah nak gambarkan bahawa banyaknya umat Muhammad akan masuk syurga. Dalam hadis yang lain Nabi dah beritahu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat aku boleh masuk syurga belaka. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mahu. Lalu Nabi pun, sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa man li aba, siapa yang tak mahu ke syurga? Pelik lah, hairan lah kan. Sebab macam mana tak masuk syurga? Cuma tak mau masuk syurga. Jadi Nabi pun beritahu, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa-siapa yang taat padaku, dia dapat masuk syurga. Wa man asani, siapa ingkar padaku, dia tak mahu ke syurga. Man asani faqad aba, siapa yang ingkar pada ajaranku, dia tak mahu syurga sebenarnya. Ini gambarkan bahawa kita ikut ajaran Rasulullah. Amalkan sunnah baginda. Amalkan sunnah baginda yang paling mudah, makan tangan kanan. Bagi Nabi beritahu, amalan kita tiap-tiap hari, kita makan, kita minum. Nabi kata, Samillah, baca bismillah belum makan. Belum makan, belum minum, baca bismillah dulu. Khudh biyamin, ambil makanan dengan tangan kanan. Hari ni saya lihat masih lagi ada yang minum tangan kiri. Makan dengan sudu sekalipun, mesti suap dengan tangan kanan. Minum air, pegang gelas, mesti tangan kanan. Hingga kan ada riwayat menyatakan bahawa kalau kamu makan dengan, kamu minum tangan kiri, kamu kehek, kamu buang semula. Sampai ke peringkat itu, suruhan kita makan belah tangan kanan. Itu hadis sunnah Nabi. Makan tangan kanan, baca bismillah, duduk dengan baik. Kemudian sudah makan, baca doa. Itu sunnah Nabi yang perlu kita amalkan masa makan. Sebab kita makan tiap hari. Saya terkejut tengok seorang ustaz, jikalau saya jumpa dekat kursus mana, tiba-tiba dia ustaz, orang yang berilmu, minum tangan kiri. Wal-ayat billah min zalik. Makan tangan kiri pun ada. Jangan sekali-kali. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, seorang lelaki makan tangan kiri, makan melalui tangan kirinya. Nabi tegur dia. Nabi kata, kenapa kamu tak makan dengan tangan kanan? Makanlah dengan tangan kanan. Tak boleh Rasulullah, tangan saya tak boleh, ekor. Mulai daripada saat itu, tangan dia sudah menjadi lembik. Tak dapat digunakan lagi. Kerana dia telah berbohong kepada Nabi dan dia menunjukkan kesombongan dia pada Rasulullah. Subhanallah. Oleh itu, sebagai kecintaan kita pada Rasulullah dan menghargai keutamaan yang Allah berikan ini, ikut Nabi kita. Ikut ajaran Nabi SAW dengan sebaik-baiknya, insyaAllah kita akan mendapat keutamaan, kemuliaan sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Ada banyak lagi keutamaan umat Nabi Muhammad SAW ini. InsyaAllah kita akan sambung pada siri pengajian akan datang insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan kita menghargai kurniaan. Bahkan Nabi beritahu, ju'ilat liyal arda masajidah. Istimewaan lagi Nabi beritahu, diberikan padaku bumi ini boleh solat di mana-mana sahaja. Boleh sujud. Bersih.
Kalau umat dahulu dia tak boleh nak solat di merata-rata, dia mesti solat ataupun ibadat, tempat ibadat dia khaskan. Tapi umat Muhammad boleh solat di mana-mana. Tuan-tuan pergi pejabat, boleh solat di pejabat. Pergi ke kebun, boleh solat di kebun. Pergi ke ladang, sawah, boleh solat di sawah. Naik atas batas tu, tempat terang lapang tu, pakai kain sikit, solat. Atas tanah pun bersih, asalkan tak ada najis. Pakaian kita kena selut pun boleh solat, asalkan tutup aurat dengan baik. Bermakna asalkan bersih daripada najis, kita pun ada wuduk, menghadap kiblat, tutup aurat sempurna, insya-Allah Allah terima. Walaupun solat di mana sahaja. Atas kapal laut kita sedang berlayar, boleh solat. Kita atas kapal terbang, pergi Mekah, pergi mana, boleh solat atas kapal terbang. Semua ni Nabi kata dijadikan kemudahan untuk umatku beribadah pada Allah. Boleh solat di mana-mana. Subhanallah. Syukurlah kita, Allah Ta'ala pilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyakkan selawat kepada baginda dan berdoalah agar kita sentiasa mendapat rahmat dan keampunan daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah seperti itu untuk pagi ini. Kita akan sambung semula sekiranya diizin Allah. Sekiranya bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita boleh buka soalan ke Ustaz kalau ada nak bertanya kan? Okey. 1-2 soalan. Dipersilakan. Nampaknya dah jelas Ustaz ya? Dah tak ada soalan apa-apa jua tu. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan pada Ustaz Fikri atas kesediaan berkongsi ilmu ini pada pagi ini ya. Semoga ianya memberikan kita kefahaman, sedikit-sedikit kefahaman yang manfaat buat kita semua, dan kita ni adalah menjadi sebaik-baik umat ya, kerana melakukan juga tugas dakwah, menyeru manusia supaya melakukan kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan perkara-perkara yang buruk dan keji. Dan sewajarnya kita menuruti setiap ajaran dan sunnah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menolak sebarang bentuk fahaman yang bersalahan dengan Islam. Dan semoga amalan ini amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keberkatan darinya. Terima kasih kepada penaja khususnya. Semoga diberikan keberkatan rezeki dan umur, dan semoga Allah kurniakan kita semua keberkatan rezeki dan umur bagi membantu dan menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu ini. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup akhiri dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada pagi ini perhimpunan yang mendatangkan rahmat dari sisimu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang menghapuskan seluruh dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa.